ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala peluang untuk kita berada pada halaman ke-64 daripada surah Ali Imran. Kita menyusuri kepada hidayah demi hidayah, cahaya demi cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar hati kita yang mungkin lemah, hati kita yang mungkin tidak keruan, hati kita mungkin pada hari ini mencari-cari jalan penyelesaian, akan bangkit semula, akan terus berazam untuk berjaya. Dan inilah yang Allah bawakan di dalam Al-Quran. Saya mengucapkan terima kasih pada tuan-tuan yang bersama My Quran Time baca faham amal yang dibawakan oleh Mufas pada hari ini, dan bersama dengan ahli keluarga, bersama dengan rakan taulan menyaksikan, mengikuti kepada perbincangan halaman ke-64. Jangan lupa untuk kongsikan bersama di Facebook untuk terus kita dapat menyebarkan cahaya ini agar kita juga dapat mengambil manfaat pada masa-masa yang akan datang. Jadi pada hari ini alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah pada hari Jumaat penuh barakah ini Ustaz, ya. Kita meneruskan pelajaran kita untuk bulan September ini. Kita mula hari Isnin sampai hari Jumaat, halaman baru. Hari Sabtu dan Ahad kita ulang kaji. Ini maklumat penting kepada tuan-tuan yang mungkin tertanya-tanya mengapa hari ini tak ada tetamu, ya. Ini kerana kita mengubah sedikit format bermula pada bulan September insya-Allah. Jadi pada hari ini mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi untuk kita mengingatkan kepada diri kita bahawa kita adalah umat alhamdulillah. Kita pada hari Jumaat ini kita selalu sahaja, salah satu sunnahnya kita membaca surah Al-Kahfi, di mana di awal surah Al-Kahfi itu ada perkataan alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kita memuji pada Allah sebagai Tuhan sekalian alam. Pada surah Al-Fatihah kita memuji pada Allah, salah satu daripada ciri Tuhan yang membantu yang kita puji itu kerana Allah bukan sekadar mencipta kita, tetapi Allah menurunkan wahyu, menurunkan kitab kepada hamba-Nya, kepada kita semua sebagai panduan untuk meluruskan cara kita berfikir dan cara kita berperasaan. Mungkin ada yang pada hari ini dah mula rasa letih, mungkin ada yang kata saya sakit, ada yang kata bahawa duit dah tak berapa ada Ustaz, ya. Jadi bila kita melihat kepada surah Al-Kahfi itu syarah penerangan kepada surah Al-Fatihah, kita bersyukur Allah memberikan kitab. Dan pada hari ini kita melihat kepada muka surat 64, sinopsis yang ada pada halaman ini ialah
Bermula daripada ayat 109, Allah meletakkan, Allah menunjukkan, mencerahkan, menerangkan pada kita bahawa semua urusan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya Allah menyatakan sebab umat Islam adalah umat terbaik, ya, ditimpa kehinaan dan kerendahan atas kaum Yahudi. Ya, apa yang berlaku pada Yahudi, kehinaan sebenarnya boleh juga menimpa kepada umat Islam jika tidak mengikut pada panduan ayat 110 hingga 112. Dan kemudian pada ayat 113 hingga 115 kita akan berbincang golongan yang beriman daripada kaum ahli kitab dan pahala amal perbuatan mereka, ya. Bukan semua ahli kitab itu mereka itu derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengambil kesempatan. Ada di kalangan mereka yang akhirnya kembali kepada agama Islam, dan inilah yang kita ingin sedar sebagai panduan kepada kita juga bahawa sebenarnya Allah ingin memberitahu kepada kita, jika ingin bangkit, jika ingin berjaya, maka pastikan ikut pada panduan pada halaman 63 dan halaman 64. Jom kita baca daripada ayat yang ke-109 hingga ayat yang ke-112. Ya, tuan-tuan yang berada di rumah boleh buka muka surat 64, dan ini sambungan Ustaz, ya, sambungan kepada formula bagaimana untuk kita bangkit dan terus berjaya sebagai satu komuniti, sebagai satu ummah Islam di peringkat negeri, negara dan juga di seluruh dunia. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sidang penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita bertuah pada kali ini dapat sama-sama kita bersama dalam My Quran Time baca faham amal, dan kita berada pada surah Ali Imran ayat yang 109. Moga-moga menjadi panduan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang khaira ummah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kekuatan untuk terus kita menjadi hamba Allah sebagai hamba yang betul-betul bertakwa, insya-Allah. Baik, sama-sama kita baca pada ayat 109 hingga 112 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 109 hingga ayat ke-112 yang menghidupkan hari Jumaat kita ini Ustaz, ya, dengan mengingatkan kepada kita formula untuk kita terus berjaya, terus bangkit, di mana kalau kita melihat kepada halaman semalam ayat pada halaman 63 Allah bercerita tentang kita ini perlu bertakwa, kita perlu berpegang kepada tali Allah iaitu Al-Quran secara jami'ah, secara menyeluruh. Orang-orang Islam perlu pegang keseluruhan isi Quran dan kita semua daripada pemimpin sampailah ke bawahnya semuanya kembali kepada Al-Quran. Maka itu adalah cara untuk kita diteruskan dengan dakwah menuju kebaikan. Maka Allah menyatakan itu cara untuk kita berjaya. Dan kali ini pada halaman ke-64 ini Allah memulakan dengan mengingatkan kepada kita kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan yang apa ada di bumi, dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Apakah kepentingan ayat ini sebenarnya? Ketika orang-orang yang kufur kepada kehebatan Allah, kufur kepada ayat Allah, ada yang sudah menerima ayat Allah, menerima kitab, kemudian dia memandang enteng kepada Allah SWT. Allah menyatakan seluruh apa yang di langit dan di bumi ini semuanya adalah milik Allah. Jadi apabila seseorang itu cuba untuk bergaduh, cuba untuk bertelagah di antara satu sama lain, menyatakan saya ini sahaja yang betul, orang lain salah, kumpulan saya sahaja, firqah saya sahaja yang boleh ke syurga, yang lainnya ini tidak ada harapan, tidak melaksanakan seruan ke arah kebaikan, sebenarnya itu mencabar kepada kehebatan Allah Subhanahu taala. Allah yang hebat memberi tugas kepada kita semua, kepada tuan-tuan yang ada, untuk kita berseri wajah pada setiap masa, ya, walaupun ada cabaran kita tetap mengajak ke arah kebaikan. Moga-moga kita diberikan wajah berseri, yang wajah indah putih apabila sampai di akhirat nanti. Jadi Allah menyatakan wa ilallahi turja'ul umur, segala urusan kembali pada Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang punya segalanya, kita tidak ada apa-apa. Jadi apabila kita sudah sedar bahawa Allah ini yang berkuasa, maka Allah menyatakan jika kamu ingin menjadi umat terbaik, umat yang istilahnya khaira ummah, Allah menyatakan ini sebagai satu motivasi Ustaz, ya. Kalau katakan muka surat 63, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, kena ada umat yang menyeru ke arah kebaikan. Tapi di sini Allah terus memberi pengiktirafan kamu adalah khaira ummah, ya, kamu adalah khaira ummah, tapi bukannya sekadar di situ berhenti, tetapi syaratnya ukhrijat linnas, ya, dikeluarkan, yang dilahirkan untuk manusia. Penting sangat dua perkataan ini Ustaz, ya. Ukhrijat linnas, bukannya kharajat. Kalau kharajat itu maksudnya kita sendiri yang berusaha untuk menjadi umat terbaik. Tetapi Allah menyatakan ukhrijat, yang dilahirkan. Siapakah yang mengeluarkan kita menjadi umat terbaik? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Bukan kita. Allah yang mengeluarkan, yang mengizinkan kita menjadi umat terbaik, dan bukannya ukhrijat minan nas, tetapi di sini ukhrijat linnas. Apa maksudnya? Kalau kita dikeluarkan yang terbaik minan nas, kita rasakan bahawa sayalah the chosen one, sayalah umat pilihan yang terbaik, orang lain ini macam tak berapa baik. Tapi rupa-rupanya Allah nyatakan di sini ukhrijat linnas, Allah keluarkan kita, lahirkan kita sebagai umat terbaik itu untuk manusia, untuk memberi manfaat pada manusia, untuk mengajak kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maksudnya di sini ayat ini menerangkan bahawa kita ada tanggungjawab. Kalau nak jadi khairah ummah, buat tanggungjawab.
Kalau nak jadi the chosen one, buat tanggungjawab ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan perkara ketiganya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah peringatan kepada ahli kitab, mereka yang pakar kepada kitab ya pada zaman Bani Israel, bahawa perkara pertama ta'muru nabil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan. Yang kedua mencegah kemungkaran, dan yang ketiganya wa tu'minuna billah. Ya, kalau kita perasan ustaz ya, biasanya orang cakap iman dahulu diletak awal ya, kemudian barulah cakap ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cuma di sini bila bercakap tentang ahli kitab, mereka tak ada isu tentang keimanan pada Allah SWT. Tak ada isu ya. Mereka, kalau katakan kita tuan-tuan yang berada di rumah, tak ada isu tentang keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang diberi penekanan di sini bukan isu sekadar iman berseorangan, bukan sekadar itu, tetapi Allah menyatakan bahawa antara cabaran ahli kitab pada zaman dahulu, orang-orang yang bersama kitab, mereka ini bab nak menegur, nak mengajak ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran, ini yang mereka tidak mahu buat ya. Mereka tidak mahu buat kerana apa? Kerana kalau mereka buat, mungkin dia tidak disukai oleh orang di sekeliling. Kalau dia buat, dia rasakan dia sembahyang, dia baca kitab, sudah cukup, rasa bagus dan saya ini akan masuk syurga. Tetapi sebenarnya itu bukan konsep di dalam Al-Quran ataupun kitab-kitab terdahulu, bahawa sebenarnya kalau kita nak jadi khairul ummah, mesti buat kerja. Kerja pertama, ajak ke arah kebaikan. Kerja kedua, mencegah kemungkaran, dan yang ketiganya adalah beriman kepada Allah, terus beriman. Ya, kerana ada orang juga mengajak ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran, tapi rupa-rupanya dia bukan beriman pada Allah, dia beriman pada diri sendiri, kepada kumpulan dia pula ustaz. Ya. Jadi dia bila dia berjuang, dia bagi makanan, dia bantu sana, bantu sini, seru orang ke arah kebaikan, rupanya adalah untuk mendapat undi untuk diri sendiri. Yang itu amat mencabar ya. Kerana apa? Kerana itu boleh mencabar kepada keimanan pada Allah. Dan Allah menyatakan kalaulah ahli kitab itu beriman, lakana khairal lahum. Itulah yang lebih baik. Minhumul mu'minun, sebahagian mereka memang betul beriman, tapi ramai di kalangan mereka fasik, derhaka kepada Allah kerana tidak mahu menunaikan tanggungjawab. Dia rasakan bahawa jadi ahli kitab, orang yang mengajar, orang ini saya dah mulia, jadi mereka mengambil kesempatan daripada agama, menunggang agama, tetapi minhumul mu'minun, sebahagiannya ada yang beriman, dan itulah yang Allah nak maklumkan kepada kita agar diambil pelajaran pada tahun ini. Jadi seterusnya Allah menyatakan tentang ahli kitab ini, mereka ini sebenarnya bila mereka buat porak-poranda, mereka berbuat kerosakan, sebenarnya ada kesan tak kepada kita? Kalau zaman sekarang ni orang cakap tentang orang Yahudi ke, tentang Zionis ke, sebenarnya mereka ni ada kesan tak kepada kita, ataupun apakah yang menyebabkan umat Islam ini mulia ataupun hina ustaz ya? Ada orang kata kita ni umat Islam sekarang ni tak berapa okey sangat pasal ada orang Yahudi, dia ni berfikir bagus, mereka ni merancang apa sebagainya, ataupun ada istilah Freemason lah, macam-macam ustaz ya. Tapi betulkah? Jom kita baca ayat 111, kita pasakkan betul-betul. Allah menyatakan sebenarnya lan yadurrukum illa adha. Mungkin ustaz boleh cerita sikit ustaz, ada panjang pula tanda kat situ tu. Macam mana cara bacanya? Illa ada panjang tu kan? Tanda panjang. Okay, itu hukum apa tu ustaz? Okey, kalau tanda setengah orang kata tanda ada ombak kat situ. Macam matah. Tanda itu ialah tanda kita kena baca panjang lah dalam Quran. Kalau jumpa saja tanda mat atau disebut sebagai tanda mat, dia ambil daripada perkataan mat, dia buang ekoda, dia buang kepala mim, itulah tanda. Begitu. Jadi benang Ada tanda itu dia ulama letak sebagai tanda mat supaya bacaan tu panjang. Dan lebih pada 2 harakat. Kalau kita baca ni dalam 4 ataupun 5 harakat. Okey. So, saya baca sah? Ya, sila. Ayat 111. A'udzu minasyaitonir rajim. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil sahaja, dan jika mereka memerangi kamu, nescaya mereka mundur berpatah balik ke belakang, sesungguhnya mereka tidak mendapat pertolongan. Ini hakikat Ustaz ya. Hakikat tentang orang-orang Yahudi Nasrani ini sebenarnya la yadurrukum ya. Mereka ini tidak akan dapat membahayakan orang Islam kecuali adha. Adha ni maksudnya perkara yang kita tak selesa ya. Kadang-kadang dia buat polisi, dia buat berita, apa lagi dia buat hiburan ke, idea ke, semua perkara itu adalah adha, bukan darurah. Kecil-kecil. Okay. Ya. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, dia rasa apa yang mereka buat itu adalah darurat ataupun mudarat kepada mereka. Ya, jadi Allah nak cerita pada kita bahawa hakikat mereka ni, mereka tidak boleh mendapat ataupun memberi bahaya kepada umat Islam. Syaratnya bila umat Islam ini terus berpegang kepada tali Allah, terus beriman pada Allah, terus menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran. Maka insya-Allah agama Islam tidak akan terpadam sama sekali. Tidak akan terpadam. Walaupun macam mana mereka buat. Ya, tidak akan terpadam. Kalaupun ada yang kata bagi Bible lah, bagi macam-macam ideologi kan. Sebenarnya tak terpadam. Syaratnya ialah umat Islam sendiri kena pegang pada Allah. Tapi kalau umat Islam pun pegang sekali dengan musuh Allah, dengan syaitan, memang anytime je lah Ustaz kan. Baru kena duri sikit pun kita dah rasa macam dunia ni dah nak kiamat. Pasal apa? Pasal kekuatan umat Islam ini ya, kekuatan umat Islam ini, istilah yang kita belajar sebelum ini, ya'tasim billah ataupun wa'tasimu, kita ini mendapat ismah, kita mendapat perlindungan hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada makhluk, dan makhluk tak ada apa pun ya. Dia rancang macam mana. Kalau kita cakap tentang orang Palestin Ustaz ya, bila mereka ini ada yang sampai kena bom contohnya, dan mereka pergi, mereka syahid, mereka kata mereka syahid. Kalau hidup mereka masih bersemangat dengan Allah. Jadi tidak mudarat paling besar dalam hidup ini adalah apa? Mudarat mengganggu iman kita Ustaz. Ya. Kalau bagi orang beriman, kalau dia kena penjara ke, dia kena bunuh ke apa sebagainya, dia kata asalkan dia memperjuangkan kebaikan untuk umat dunia, okey. Ya, darurat yang paling besar apabila iman itu tercabut dan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar, Allah beritahu mereka ini kalau memerangi kamu, dia pengecut istilahnya ya. Akhir yang penting ialah kita jangan rasa kita pun sama macam mereka ya, berpegang pada makhluk. Kita berpegang pada Allah, maka Allah cakap yuwallukumul adbar, mereka ini akan berpatah balik ya, dia akan lari. Itu yang kita boleh perasanlah sebenarnya dalam perang-perang yang melibatkan muslim dengan non muslim ya. Thumma la yunsarun, kemudian mereka itu tidak mendapat pertolongan ya. Ini sebenarnya adalah komentar awal Ustaz ya, sebelum kita masuk ayat yang 120 ke atas nanti dalam surah Ali Imran, analisis perang Uhud. Perang Uhud sebenarnya round pertama kita menang, tapi round kedua kita pula yang cabut kan. Pasal apa? Pasal round pertama bersama dengan Allah, tapi round kedua itu analisis itu kita akan belajar nantilah Ustaz ya. Dan lebih daripada itu, pada ayat 112 itu Allah bercakap tentang rahsia umat Bani Israel Yahudi itu mendapat kehinaan, dan umat Islam ini pun akan hina jika tidak mengambil pelajaran daripada ayat yang ke-112. Yang pertama Allah cakap kesan ya, kesan pertama ialah zillah, yang kedua hina, kemudian yang kedua ialah dia akan mendapat murka Allah, dan yang ketiga mendapat kesengsaraan. Kita nak tengok ayat ni lebih lagi Ustaz ya. Tapi sebelum kita tengok macam mana mengapa jadi begitu, kita tengok dahulu perkataan kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan, iaitu amara ya. Perkataan amara, perintah ataupun menyeru, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran 248 kali. Kita lihat dalam ayat yang ke-110 Allah menyatakan umat terbaik itu tugasnya ialah perintah ya, menyeru ataupun mengajak kepada perkara makruf yang baik-baik yang dimaklumi oleh masyarakat, dan mencegah daripada baik ataupun perkara tak baik yang tidak dimaklumi, mungkar oleh masyarakat. Jadi ini perkataan yang kita perlu ambil perhatian. Kita kena, amarah bukan sekadar perintah marah-marah Ustaz ya, sekali lagi bukan marah-marah, tapi kita ada yang kadang-kadang cara senyap, ada yang kata silakan, ada mohon ya, ataupun sila, tolong. Lepas tu makin lama makin tinggi lagi lah dia punya kaedahnya. Tapi yang itu memerlukan kepada seni yad'una ilal khair yang kita belajar semalam
pada ayat yang ke-104. Asas menyeru ke arah kebaikan itu mesti membawa kepada al-khair. Kita tidak mahu kita kata kita ta'muru nabi ma'ruf, tapi akhirnya makin bergaduh, makin berpecah, makin lagi kita bertelingkah. Itu yang kita perlu beri perhatian, dan insya-Allah kita sambung balik nanti bagaimana nak tahu agar kita elak daripada dihina, dikecam oleh dunia. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa juga yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Alhamdulillah, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang sentiasa setia bersama dalam My Quran Time. Alhamdulillah, kita nak ajak semua sahabat-sahabat untuk bergabung di platform rasmi yang telah kita sediakan. Ada Facebook, ada YouTube dan juga ada Instagram. Facebook Sahabat Al-Quran, My #Quran Time dan My #Quran Time. Boleh juga tonton di YouTube My #Quran Time Official dan di Instagram My Quran Time Official. Baik, sudah menonton, kita nak ajak semua untuk mendengar sedikit tentang huruf tajwid pada hari ini. Satu huruf saja, masih lagi berkenaan dengan huruf yang berlega ataupun berada di hujung lidah kita, makhraj al-lisan, iaitu hujung lidah bertentang gusi dua gigi kacip tengah bawah sedikit daripada makhraj lam. Huruf apa tuan-tuan? Huruf nun. Semalam kita belajar huruf lam. Huruf lam apa nama ni bertentangan dengan gusi gigi kacip. Ini bawah sikit pada makhraj lam adalah huruf nun. Ini senang kita sebut sebab ada di hujung lidah. Kita ambil contoh pada ayat ke-110 yang menjadikan kita umat terbaik, insya-Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita sebut wa tanhauna 'anil munkar. Bila kita sebut ada beberapa huruf nun dalam kalimah itu. Tanhauna ada dua nun, 'anil ada satu lagi nun. Kemudian nun pada mungkar itu diikhfakan, disembunyikan. Itu bab ikhfa itu akan datanglah bab yang akan kita belajar balik. So wa tanhauna 'anil munkar, hujung lidah kita bertentangan dengan gusi ataupun berhadapan dengan dua gigi kacip atas kita. So tak bolehlah sebut nun na. Ada juga yang saja-saja hujung lidah diletak bawah gigi. Wa tanhauna na atau dari pelat sikit lah. Dari pelat. Itu jarang orang buat. Kalau sengaja buat tak boleh lah. Dia dapat na daripada mana tu Ustaz? Biasa cakap macam tu tu. Aku tak tahu Ustaz. Dia kalau ada huruf daripada kawasan maghribi ke apa ke, dia ada sebut ada huruf-huruf tertentu yang da dia tu lain macam sikit bunyi tu kan. Betul. Okay. Jadi na pun ada lain macam juga Betul. Okay. Betul. Jadi yang betulnya ialah na. Bukan na. Okey. Baik. Okey, baik. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi untuk kita mendalami huruf nun sebentar tadi, untuk kita membaca dengan penuh tepat, makhraj yang betul, dan dalam masa yang sama kita mengambil ketepatan maksud kefahaman untuk kita beramal dengan kandungan Al-Quran. Jadi sebentar tadi Ustaz kita ayat 112 kita dah berbincang tentang apakah rahsia orang terdahulu dia mendapat kehinaan, mendapat
kemurkaan dan juga kesengsaraan, ya, terutama orang Yahudi tu, dia pergi ke mana saja dia kena kutuk dia, sampai sekarang kena kutuk kan. Pasal apa? Pasal mereka ini tidak menjaga dua perkara, hablum minallah dan juga hablim minan nas, ya. Hubungan dengan Allah, dia ada tali Allah, itu maksudnya dengan kitab yang ada, dan perjanjian habl dengan manusia. Jadi maksudnya ini macam tali, Ustaz, ya. Habl tu maksud asalnya tali. Jadi bila kita ada Quran, sebenarnya ini adalah tali kita dengan Allah. Allah akan sentiasa bantu kita, dan tali dengan apa, dengan manusia ini ialah perjanjian yang ada. Kalau contohnya di Israel sana tu, dia ada perjanjian dengan Palestin contohnya. Tetapi ialah orang, kalau lembu tu memang kita pegang pada talinya. Manusia kita pegang pada janjinya. Tapi kerana mereka ini jenis memang tali lembu pun dia tak boleh dipegang pada mereka. Kesannya apa? Allah memberi 3 perkara, iaitu kehinaan, kemurkaan daripada Allah, dan juga kesengsaraan. Sengsara ni mereka pergi daripada Europe pergi ke Israel. Kat Israel pun mereka bukan tenang pun, pergi ke US dan sebagainya. Dan perkara ini kita harapkan tidak berlaku pada kita. Tidak berlaku pada kita. Dan mereka ekstrim, mereka ini sampaikan kepada mengkufuri kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa kebenaran, ya. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi mereka ni sanggup buat begini ni mengapa mereka buat bunuh nabi, mereka mengkufuri ayat Allah? Kerana dalam hati mereka ini asaw. Apa maksud asaw? Asaw itu berbuat maksiat. Dia asaw ni ada kaitan dengan asa, Ustaz, ya. Dia menolak sesuatu dengan tongkat. Asa tu tongkat. Jadi bila asaw, orang yang berbuat maksiat ini, dia kalau boleh perkara kebaikan ataupun perkara kebesaran Allah ini, dia nak tolak jauh-jauh. Itu yang pertama, ya. Dan yang keduanya, wa kanu ya'tadun, mereka melampau batas, suka bermusuh, tidak seperti orang yang khaira ummah ataupun yang digelar sebagai berseri wajah. Kerana apa? Kerana kita ingat bahawa kita jaga ikhwana. Bila kita jaga ikhwana, kita tidak bermusuh, tidak seperti orang Yahudi yang dia pandang orang lain ini masuk neraka, hina, saya the chosen one. Kita tidak mahu ideologi itu, kaedah berfikir itu masuk kepada orang Islam ataupun kumpulan daripada orang Islam yang kata, okey, kalau saya masuk organisasi A, saya mulia, masuk syurga, Ustaz, ya. Tapi kalau masuk kumpulan sana tu, pandang sebelah mata ataupun muka jadi berkerut, itu petanda bahawa wakanu ya'tadun. Tapi bila kita cakap tentang perkara ini, bukan semua orang Yahudi Bani Israel itu sama, ya. Sebabnya kita nak melihat kepada ayat 113 hingga ayat 115, laisu sawa. Sila, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Bagaimana tanggungjawab yang Ustaz sebut, kita ada masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Janganlah jadi hamba yang akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ikut jejak-jejak sifat-sifat yang tercela. Kalau kita baca ayat atas sekali tadi pun, permulaan pun, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, cukup zurun, dan bagi Allah lah. Maksudnya Allah kepunyaan, termasuk diri kita sendiri. Betul. Dan kita tak berkuasa pun, seperti macam rumah sewa. Boleh ke rumah sewa kita nak jual rumah sewa kita? Tak boleh, sebab bukan rumah kita. Tak boleh jual. Kita adalah milik Allah. Hatta atas diri kita pun kita tidak berkuasa. Kalau kita berkuasa atas diri kita, sudah pasti kita akan panjangkan umur kita. Tak matilah. Kalau umur kita pun tak berkuasa atas diri kita, nak panjangkan umur orang lain pun tak boleh juga. Allah lah, sebab kita sebut inna lillah. Kita ni kepunyaan Allah, dan kepada Allah lah kita kembali. Kita kemaskan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita menjadi hamba yang benar-benar beriman, insya-Allah. Kita patuh perintah Allah. Baik, baki ayat lagi, ada 3 ayat lagi yang akan kita baca, 113, 114, 115. Kita sama-sama baca dengan maqam tarannum nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah
الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 113 hingga 115 ini Allah memberi penerangan bahawa laisu sawa'a, ada di kalangan ahli kitab itu yang tidak pun membuat durjana, membunuh nabi-nabi dan juga kufur pada ayat Allah. Allah beritahu bahawa ada kumpulan ini, orang-orang inilah yang dihina, panduan kepada kita kalau kita tidak kembali kepada ayat Allah dan kita ini berbuat kerosakan, Allah akan hina, Allah murka, Allah beri kehinaan dan Allah beri kesengsaraan. Tetapi bagi sebahagian daripada ahli kitab pada ayat 113, qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Menarik ustaz ya. Dia sekaligus saja qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Dia lebih panjang-panjang tu dua je, iaitu mereka ini berdiri teguh membaca tilawah ayat-ayat Allah, bangun pada waktu malam, pada tengah malam, wahum yasjudun, dan mereka itu sujud. Apa yang special kat sini, apa yang istimewa pada ayat 113 ini? Ahli kitab ini yang tadi buat kerosakan tadi, ada di kalangan mereka ini yang memang mereka ini memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Kalau kita tengok sebelum ini ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Qa'iman bil qist itu maksudnya mendirikan, memperjuangkan keadilan. Ini sebahagian daripada ahli kitab. Dan mereka itu terus membaca ayatillah, membaca ayat-ayat Allah, tilawah, seperti mana tuan-tuan juga membaca ayat-ayat Allah pada hari ini, dan mereka buat perkara itu pada tengah malam, ana al-laili wahum yasjudun, dan mereka itu bersujud. Mengapa di-highlightkan, diberi perhatian kepada sujud? Kerana ustaz, dalam tradisi Yahudi dan Nasrani, mereka ada sujud. Dia semayang mereka, dia sujud dulu baru rukuk. Kita kan rukuk dulu baru sujud kan? Mereka sujud dulu baru rukuk. Tetapi amalan mereka ini sampai sekarang ini, kebanyakan kumpulan-kumpulan dalam Yahudi dan Nasrani tak ada sujud dah. Dia berdiri saja. Kalau dekat Wailing Wall, dekat Palace, dekat Israel itu kan, dia hanya meratap-ratap kat situ saja. Paling hebat pun dia rukuk, sujud dah tak ada dah. Jadi Allah nak beritahu, kalau orang yang masih lagi kembali kepada yang original, yang asli, mereka sujud dan mereka rukuk. Itu yang asli. Tapi biasa mereka ni dah ubah-ubah. Bunuh nabi pun boleh bunuh, nak ubah kitab, nak ubah amalan itu mudah bagi mereka. Tetapi bagi orang yang menjaga ini pada ayat 113, mereka masih lagi jaga, masih mereka menjaga. Yu'minuna billah, apa mereka buat? Mereka beriman pada Allah, pada hari akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka buat segala perkara untuk bangkit dan berjaya yang kita sudah belajar daripada halaman ke-63, dan mereka bukan sekadar wa yad'una ilal khair, bukan sekadar mengajak ke arah kebaikan, tetapi wa yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Subhanallah, ini ustaz Allah beritahu yang ini, mereka inilah orang soleh, dan inilah juga panduan untuk kita. Kalau kita nak jadi orang soleh, kita kena ada semua perkara yang ada sebentar tadi. Dan bila kita bercakap tentang orang yang soleh ini, di hujung itu Allah cakap, siapa yang buat baik, yang tidak kufur kepadanya, Allah kata Allah tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Sebabnya ayat akhir kita, ayat 115 itu, sebagai motivasi kepada kita,
terus bersama dengan ciri-ciri untuk bangkit dan berjaya agar kita mendapat status orang soleh dan orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jom Ustaz, ayat 115. Baik, kita pasakkan lagi, kita kemaskan lagi ayat yang terakhir sebelum ditambah lagi tadabbur oleh Ustaz Fazrul. 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Sadaqallahul azim. Dan kebaikan apa-apa pun yang mereka lakukan tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada dihilangkan pahala mereka, dan Allah Maha mengetahui orang yang bertakwa. Kalau kita perasan sebenarnya tuan-tuan, pada awal ayat yang muka surat semalam ya, muka surat 63 itu Allah bercakap tentang ya ayyuhallazina amanu taqullah. Allah mulakan dahulu. Kalau nak selamat, ya'tasim billah, nak minta perlindungan daripada bahaya dengan Allah SWT, takwa. Maka penutup kita pada hari ini takwa, Ustaz. Takwa. Allah cakap bahawa sebenarnya siapa yang buat baik, wa ma yaf'alu min khairin. Sama ada orang ahli kitab lah fokuskan ini ya, tetapi ia merujuk juga kepada kita. Kalau siapa buat baik, walaupun kecil macam mana pun, kita mengajak orang kepada buat baik ya, sebenarnya falan yukfaruh ya. Apa maksudnya? Maka tidak akan dihilangkan pahalanya ataupun tidak ditutup. Kafarah itu maksudnya ditutup. Kebaikan-kebaikan yang ada pada kita itu Allah tidak akan ingkar, Allah tidak akan tutup, kerana Allah tahu siapakah orang-orang yang betul-betul bertakwa, orang-orang yang betul-betul cakap pada Allah, ya Allah tolong jaga diri ini, ya Allah tolong jaga keluarga kami, tolong jaga negeri kami dengan takwa, dengan kita sama-sama berpegang ya, kita berazam wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi perkara ini perkara hati yang kita perlu sedar, dan perkara hati ini dijelmakan dengan kita baca Quran, dijelmakan dengan kita mengajak orang kepada kebaikan, maka Allah pasti akan memberikan kejayaan kepada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah menyatakan wallahu alimun bil muttaqin. Allah tahu siapa yang bertakwa, siapa yang betul-betul minta tolong pada Allah. Kalau kita Ustaz ya, kalau kita tahu ada orang lemas minta tali, kalau kita orang baik, kita akan bagi tali. Kan? Jadi kalau katakan kita ni tengah lemas ni, tengah masalah dalam hidup apa sebagainya, Allah dah siap-siap bagi tali. Ya, waqtasimu bihablillah. Cuma ada orang yang diberi tali, dia tak bolehlah, dia rasa kalau diberi tali itu boleh tak kalau automatik saya terus naik ke atas terus selamat, tak bolehlah kan, dia kena pegang tali itu betul-betul. Dan itulah yang Allah beritahu, kena pegang kepada hablim minallah, illa bihablim minallah. Dan juga kalau tali sesama manusia itu pegang betul-betul, walaupun mungkin pegang tali kecil macam ni okey Ustaz, kalau tali besar, kalau nak pegang tangan ni boleh menggelupas kan, betapa susahnya nak pegang pada tali tersebut. Tapi itu lebih selamat berbanding kita kena makan ikan apa, ikan jos ke ikan yu ke paus apa sebagainya. Kita lebih selamat walaupun mungkin sakit sikit. Ini sebagai motivasi kepada tuan-tuan, kepada kita lah Ustaz ya. Nak pegang pada Quran ini, dia kadang-kadang baca dia tersengguk-sengguk kan. Kadang-kadang nak konsisten my Quran time bukan mudah pada tuan-tuan, tetapi kita kena ingat ini tali Allah ya. Moga-moga Allah akan terus memudahkan kita sehingga Allah menyatakan, Allah tahu kita ini cuba menjadi orang yang bertakwa. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini sama-sama, iaitu pada ayat yang ke-110. Kalau kita ingin menjadi umat terbaik, ada 3 formula: seru kebaikan, cegah kemungkaran dan beriman pada Allah. Ya, kalau negara yang seru kebaikan dan cegah kemungkaran pun sudah naik menjadi negara yang disegani, apatah lagi kalau kita ingin jadi seru kebaikan, cegah kemungkaran dan beriman pada Allah. Malaysia ataupun mana-mana negara,
umat Islam akan naik. Syaratnya jangan tinggalkan seru kebaikan dan cegah kemungkaran. Itu yang pertama. Yang kedua, sedar bahawa Yahudi ataupun Bani Israel tidak membahayakan kecuali gangguan kecil sahaja. Jangan kita trauma, jangan kita rasa takut melampau-lampau tentang pelbagai kumpulan daripada Bani Israel ataupun Yahudi. Tetapi syaratnya ialah kita mesti berpegang kepada tali Allah. Semua itu gangguan-gangguan kecil untuk kita sentiasa sedar bahawa kita perlukan Allah. Yang ketiga, elak kehinaan. Caranya dengan menjaga hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Jaga janji dengan Allah. Quran ini adalah janji kita dengan Allah, dan hubungan dengan manusia, janji-janji yang telah dimeterai perlu kita tunaikan agar kita tidak dihina, diberikan kesengsaraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita sama-sama baca, Ustaz, doa agar kita dapat bangkit dan berjaya mengikut formula dari surah Ali Imran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami melakukan kebaikan, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menyuruh manusia melakukan kebaikan, amal ma'ruf dan nahi munkar, ya Allah. Wa tarakal munkarat, ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk meninggalkan kemungkaran, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menyuruh anak-anak kami, masyarakat, manusia untuk meninggalkan kemungkaran, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik, ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan kami beriman, ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami iman yang sempurna, ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami iman yang sempurna, ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami keyakinan yang benar, ya Allah. Ya Allah, hati yang khusyuk kepadamu, ya Allah, dan taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang nasuha, ya Allah. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam Islam, ya Allah. Ya Allah, himpunkanlah kami di kalangan orang-orang yang salih, ya Allah. Ampunkanlah seluruh dosa-dosa kami ini, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa sebentar tadi. Kita berdoa menjadi orang salih. Kita menjadi orang yang bertakwa, dan orang soleh itu bukan sekadar dia baik seorang sahaja, tetapi Allah beri panduan dalam ayat 114 sebentar tadi, beriman pada Allah dan hari akhir, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan bersegera kepada kebaikan. Salah satu peluang untuk sama-sama kita menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, segera atas kebaikan, platform Wakaf untuk Ummah pada hari ini. Untuk tuan-tuan mungkin ada yang tertinggal semalam untuk berinfak dan menderma, tuan-tuan boleh sama-sama menyumbang di atas talian, ya, dengan nombor yang tertera. Kita doakan wakaf tuan-tuan adalah wakaf untuk kita bangkit dan juga berjaya menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan berpegang kepada tali Allah, iaitu Al-Quran. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada episod akan datang, Ustaz, ya. Hari ini hari Jumaat, ulangan kita pada jam 5 petang, pada 10 malam dan juga 6 pagi, dan insya-Allah kita akan ulang kaji pada hari esok, dan pada hari Isnin nanti kita akan masuk pada halaman 65, ya. Subhanallah, ini sudah pertengahan nanti, ataupun ini permulaan dan kita masuk pertengahan pada juz yang keempat. Dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan, terima kasih kepada penaja bagi program My Quran Time Mufas, ya, yang insya-Allah kita bertemu lagi. Qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. My Quran Time, baca, faham, amal. Kita dengarkan ayat 109 sebagai penghujung. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul